Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung fiqh pelajaran yang kedua, kewajipan terhadap mayat. Yang mana sebelum ini telah kita masuk kewajipan yang pertama, yaitulah memandikan mayat. Okey. Memandikan mayat ini telah kita belajar sebelum ini. Kita kena ingat ada dua cara. Yang pertama cara yang paling ringkas. Yang kedua, cara yang paling sempurna, yang lebih sempurna. Cara ringkas ni, ini sama macam mandi wajib. Yaitu kita hilangkan semua najis pada tubuh mayat, kemudian kita ratakan air ke seluruh tubuh badan. Okey, selesai. Okey. Ataupun ini yang cara yang terbaik, yaitu kita mengikut sunnah Nabi. Kita mandikan di tempat yang terlindung, kita mandikan di atas tempat yang tinggi, tutup aurat, keluarkan najis, kemudian kita basuh kemaluan depan dan belakang dia, kubul dan dubur, kemudian kita bersihkan mulut dan hidung, kemudian ambilkan air wuduk, bersihkan muka dan kepala, kemudian basuh seluruh badan mulai kanan kemudian kiri. Okey, yang ke-9 dan yang ke-10 kita ulang sebanyak 3 kali. Ulang 3 kali dan kali yang ketiga kita mandikan dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Kapur barus tu biasa guna untuk mandi mayat lah. Okey, itu kapur barus. Ini sudah kita belajar. Okey, kewajipan yang kedua. Okey, cuma ada perhatian, mati syahid tidak perlu mandi wajib. Tidak perlu dimandikan dan disembahyangkan. Artinya mereka terus dikebumikan saja dengan pakaian mereka yang berlumuran darah ataupun pakaian mereka yang bukan warna putih. Okey, berbeza dengan orang yang meninggal dunia yang biasa, bukan mati syahid. Okey, itu orang yang mati syahid, mati dalam peperangan. Okey, kewajipan yang kedua, sudah kita mandikan, kita kapankan, kita mengapan. Kapan ni apa? Kain kapan ni kain warna putih lah. Okey, ada dua cara sama juga. Cara yang pertama, cara yang paling ringkas dan memadai, yaitu kita membaluti mayat dengan sehelai sahaja kain. Satu helai. Okey, yang mana satu helai itu menutupi seluruh badan dan termasuk kepala. Biasa satu helai saya masih boleh nampak tembus sikit, boleh nampak di dalamnya. Tapi itu tidak mengapa. Itu pun sudah memadai. Itu pun sudah dianggap sebagai sah cara ataupun pengkafanan dia, okey, mayat tersebut. Tapi cara yang terbaik adalah cara yang kedua, yaitu cara yang paling sempurna, di mana lelaki kita pakaikan 3 helai, bagi perempuan 5 helai. Tapi sama-sama kedua-duanya, kalau sehelai pun sah. Okey, sehelai pun sudah memadai, cara paling ringkas. Tapi bagi lelaki 3 helai, bagi perempuan 5 helai. Kalau Ustaz perincikan, yang lelaki ini kita pakaikan 3 helai, iaitu kita bungkus saja tanpa dibuat pakaian. Atau ada orang yang buat pakaian dia, iaitu dia pakaikan baju dan kain sarung, maka lapisan yang ketiga adalah menutupi seluruh tubuh badannya. Okey. Adapun bagi wanita, perempuan, ada orang biasa dia pakaikan baju, kemudian dia pakaikan dia punya kain dia, kemudian dia pakaikan tudung, kemudian ditutupi dengan 2 lapis. 2 lapis yang terakhir. Nantilah insya-Allah kalau kita sudah mula kelas di sekolah, kita boleh buat praktikal dia macam mana cara dia. Ustaz susah mau tunjuk di sini. Tapi sekurang-kurangnya kita ingat lelaki 3 helai, perempuan 5 helai. Okey. Kemudian kewajipan yang ketiga, ini ada panjang sikit Cuma ini aktiviti ini nanti kita buat di kelas insya-Allah. Okey. Nanti akan datang. Jadi yang ketiga, kewajipan terhadap jenazah atau mayat, yaitu kita sembahyangkan. Sudah kita pakaikan dengan kain kapan, maka kita sembahyangkan. Yang pertama, syarat sembahyang jenazah, mesti jenazah itu orang Islam. Kalau bukan Islam, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disembahyangkan. Mandi apa semua pun tak perlu sebenarnya, ikutlah cara diorang. Jenazah itu sudah mandi, kalau belum mandi kena mandi dulu. Jenazah itu bukan mati syahid, kalau mati syahid terus kebumikan. Yang keempat, mayat jenazah berada di hadapan orang yang menyembahyangkan. Jadi jangan pula kita di depan dia. Contoh, ini imam
Ini makmum. Ustaz buat contoh. Mayat tu di mana? Mayat tu di sini. Mayat tu di sini. Ini perempuan perempuan. Dia di tengah-tengah. Kalau lelaki kedudukannya macam begini. Kepalanya tu di imam tu berhadapan dengan kepala jenazah. Okey? Ini makmum lah. Makmum dia sunat buat 3 baris. Buat 3 baris. Okey. Kita tengok syarat yang keempat, jenazah berada di hadapan. Okey, sudah. Kecuali sembahyang gaib lah. Sembahyang gaib ni kecuali sembahyang gaib. Sembahyang gaib ni sembahyang yang jenazah tu tidak ada. Macam contoh dulu pernah berlaku MH370 penumpang-penumpang MH370 kapal terbang MH370 yang hilang tidak diketahui, maka mereka kerajaan sudah umumkan yang mereka disahkan meninggal dunia, cuma belum dijumpai sebab tidak jumpa selama 1 minggu kah, tidak silap Ustaz, 1 minggu kah 2 minggu macam begitu. Okey, jadi bila sudah disahkan meninggal dunia, maka masing-masing ahli keluarga sembahyangkanlah sembahyang jenazah. Kita sembahyang jenazah iaitu sembahyang gaib, kerana jenazah tidak ada di hadapan, jenazah tidak diketahui di mana. Okey, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah jalankan tugas kita, sembahyang jenazah. Yang kelima, orang yang menyembahyangkan, orang yang sembahyang mesti suci. Orang yang menyembahyangkan suci dari hadas kecil dan besar. Begitu juga orang yang meninggal dunia tadi mesti sudah dimandikan. Masa dimandikan bukankah juga sudah diambilkan air wudu, kan? Sudah ambil air wudu. Jadi yang akan disembahyangkan jenazah pun ambil wudu. Tapi bukan diambil wuduk sendiri, kita yang ambilkan. Okey. Dan ada 7 rukun. Kita kena ingat dalam solat jenazah. Yang pertama niat. Kedua berdiri betul. Ketiga 4 kali takbir. Keempat mesti membaca Fatihah. Kelima mesti membaca selawat. Yang keenam membaca doa, dan yang ketujuh mestilah memberi salam. Okey? Sila memberi salam. Jadi ingat ini dulu. Okey? Kali ini Ustaz ingin beritahu syarat dan rukun dia. Hafalkan ini sahaja dahulu. Cara solat jenazah yang sempurna kita akan sambung minggu hadapan. Sebab banyak ni bacaan dia. Ustaz tidak mau panjang-panjang, kita belajar sikit-sikit dahulu. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.